Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mensejahterakan Selangor dengan dakwah. Saya mengalu-alukan kehadiran ahli panel kita, Saudara Amidi Abdul Manan, Dekan Hal Ehwal Pelajar Universiti Selangor, UNISEL. Dan panel kedua kita, Saudara Julfitri Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia. Seterusnya perasmi kita, pemberi kata-kata aluan kita, Saudara Izwan Syuhada. Besar rasa hati saya hari ini sebab kita dapat menjalankan program bedah buku hari ini, iaitu kita akan cuba bedah mencungkil pemata mutiara daripada buku iaitu The 7 Habits of Highly Effective People. Baik, bagi memulakan program kita hari ini, saya nak buka dengan pantun sikit. Baju Melayu ni kan, saya buka dengan pantun sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Baik, terima kasih kepada semua yang dapat melapangkan masa malam ini untuk kita sama-sama menimba ilmu bersama siri bedah buku ini. So, dengan tidak membuang masa lagi, saya rasa banyak benda kita nak jungkir daripada dua panel kita. So, maka saya menjemput Saudara Izwan Syuhada untuk memberi sedikit kata-kata aluan kepada penonton kita di rumah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator, Saudara Fauzi Fazil, selaku Exco Habib Selangor, yang kita tunggu-tunggu buah fikiran, sudut pandang panelis kita, bos saya, Tuan Haji Amidi Abdul Manan, atau lebih dikenali sebagai Cikgu Midi, Dekan Permohonan Pelajar dan Jaringan Komuniti SGP UNISEL, mentor saya, Saudara Julfitri Johar, Presiden MBM. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Habib Selangor kerana sudi bekerjasama dengan pihak Pusat Jaringan Komuniti, Komnet, SGP UNISEL. Ini merupakan salah satu inisiatif di bawah jenama UNISEL Cakna. Kita nak turun ke dalam komuniti dalam bentuk norma baru secara online, dan merupakan satu inisiatif yang didukung penuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor dan juga MBI Selangor. Jadi saya kira satu program yang sangat signifikan kerana Selangor juga telah mulakan satu agenda yang dipanggil sebagai Gerakan Selangor Membaca, dan menyahut kepada agenda yang diperkenalkan oleh kerajaan seawal 2019, di hujung 2019, dengan Dekad Membaca Kebangsaan, yang insya-Allah dalam beberapa hari lagi kita akan mulakan bermula 2021 sehingga 2030, satu dekad 10 tahun untuk memastikan bahawa agenda mewujudkan Malaysia sebagai negara membaca. Jadi kita mulakan di negeri Selangor, semoga dapat menyumbang kepada peningkatan aktif membaca dengan sasaran 25%. Saya ingin mengutip apa yang disebut oleh Profesor Ejang, Profesor Datuk Dr. Siti Fadil dalam makna semangat Iqra, yang di mana beliau mengatakan bahawa membaca ni jangan dalam bentuk yang pasif, kerana kita perlu membaca dengan kesedaran tadabbur yang mendalam, perlukan renungan dan menangkap mesej secara sikap yang responsif, sebagai satu langkah untuk memastikan kebangkitan kegemilangan tamadun dapat dibina kembali. Bahkan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor sendiri, iaitu Tuan Amiruddin bin Syari, mengungkapkan tentang peri pentingnya ilmu dan hikmah sebagai suatu kekuatan, kerana rakyat yang berilmu, berhikmah dan berintegriti adalah sumber kepada kekuatan kerajaan negeri. Rakyat yang berilmu akan menjana Selangor menjadi negeri yang terunggul. Jadi daripada agenda kerajaan dan juga apa yang dipesan oleh Murabi
Profesor Datuk Siddiq Fadil yang menjadikan satu landasan supaya program ini yang dipanggil sebagai belia bedah buku menjadi satu pemangkin kepada penggalakan belia remaja kita untuk terus mendekati karya-karya yang boleh memberi satu pencerahan kepada masyarakat rakyat Selangor dan juga termasuk kepada mahasiswa UNISEL sendiri. Saya kira satu permulaan yang baik walaupun di hujung tahun 2020 dengan cabaran pandemik COVID-19 membuka satu ruang yang banyak kerana kita banyak habis masa di rumah. Jadi sepatutnya ada banyak buku-buku yang boleh kita baca dan saya harap tujuan program ini dapat tercapai, dapat membangunkan keupayaan dan juga kematangan di kalangan belia-belia kita dan konteks pembudayaan ilmu dan juga kita juga dapat memperkenalkan bahan-bahan yang berkualiti yang dapat disyarahkan oleh panel-panel yang kita jemput khas. InsyaAllah juga kita akan tampilkan saya dimaklumkan akan ditampilkan wakil rakyat kita sebagai satu contoh teladan yang boleh dirasakan oleh rakyat Selangor sendiri. Dan mungkin yang terakhir sekali ialah untuk membugarkan budaya ilmu dalam kita membudayakan satu pendekatan wacana dan juga berdiskusi. Jadi itu saja Fauzi. Saya akhiri dengan hidup lebih bermakna dengan membaca. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwacana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Izwan Syuhada. Maaf, saya biasa dengan saudara Izwan ni abang-abang kan. Baik, saya pergi secara brief sedikit tentang perjalanan kita pada hari ini, pada program ini. Untuk kita akan ada 5 pusingan, di mana pusingan pertama saya akan jemput Cikgu Amidi dulu untuk bagi sedikit penerangan tentang buku yang kita akan bedah hari ini. Kemudian saudara Zulfitri Johar. Untuk pusingan kedua saya akan bagi soalan secara rawak kepada kedua-dua panel, dan pusingan ketiga pun saya akan bagi soalan secara rawak. Untuk pusingan keempat kita akan ada sesi soal jawab bersama rakan-rakan kita di atas talian. Maka rakan-rakan kita harap bersabar, saya akan cuma minimumkan sesi pembentangan panel-panel kita untuk bagi peluang kepada kawan-kawan kita di talian untuk turut sama dalam program ini. Kemudian kita akan ada sesi penutup lah daripada kedua-dua panel untuk tutup kedua-duanya berkenaan dengan buku ini. Baik, berkenaan dengan buku ini saya secara jujurnya saya diperkenalkan tentang tentang buku yang kita akan bedah hari ini daripada saudara Zulfitri sendiri melalui pembacaan beliau. Kemudian saya dipaksa sekali lagi untuk membaca buku ni dalam tempoh seminggu 2 ni. Kemudian saya tengok banyaklah kenapa saya rasa buku ini sangat diminati oleh panel-panel kita, terutama saudara Zulfitri. Saya lihat banyak perkara-perkara yang saya rasa walaupun penulis ini bukan seorang Muslim, banyak perkara-perkara yang dibangkitkan adalah, kalau kita tengok, ada kesamaan dengan amalan kita sebagai seorang Muslim So untuk itu saya buka dulu sesi pertama kita kepada Cikgu Amidi untuk beliau membentangkan tentang buku yang akan kita bedah hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Fauzi, rakan saya saudara Zulfitri, begitu juga dengan sahabat saya tadi saudara Izwan yang telah pun menyampaikan ucapan aluan-aluannya. Baik, buku ini tak pelik lah kalau ia menjadi satu buku yang dibicarakan ramai. Ia hasil daripada buku ini, maka penulisnya Stephen Covey telah pun disenaraikan di antara 20 orang paling berpengaruh oleh kalau tak silap saya majalah Times, yang mana ini menunjukkan bahawa kesan dari buku ini sebenarnya amat besar, khususnya dalam bidang pengurusan ataupun pembangunan manusia, sumber manusia.
Dan sebagaimana kita tahu bahawa buku ini telah pun terjual sekitar 25 juta naskah dan telah pun diterjemahkan ke dalam kira-kira 38 bahasa. Ada edisi bahasa Melajunya, ada edisi bahasa Indonesianya, dan sudah tentulah kalau kita ingin merasai ataupun ingin memahami lenggok dan juga memahami konteks dengan lebih baik, kita akan membacanya dari bahasa asal buku ini ditulis, iaitu bahasa Inggeris. Dan untuk makluman semua, secara umumnya sebagaimana yang disebut oleh saudara Fauzi tadi, penulisnya Stephen R. Covey, dia adalah seorang disebut sebagai Kristian yang bermazhab, mungkin kalau saya tolong betulkan saya, iaitu bermazhab Mormon. Okay, Mormon ini adalah salah satu daripada aliran dalam Kristian, dan selain daripada itu beliau sebenarnya mengkaji kira-kira beratus-ratus buah buku yang telah pun diterbitkan ataupun yang telah ditulis sekitar 200 tahun, sekitar 200 tahun. Maka beliau mengkaji dan akhirnya beliau menyimpulkan 7 habit ataupun 7 tabiat, 7 tabiat mereka yang mempunyai keberkesanan yang amat tinggi. Jadi buku ini kita boleh jadikan kalau nak dikatakan sebagaimana disebut tadi ada selari dengan agama Islam dan sebagainya, saya difahamkan bahawa ketika menulis buku ini dia bukan ialah sebagaimana disebut beliau mengkaji beratus-ratus buku, termasuklah agama Islam sendiri, agama-agama yang besar di dunia ini. Dan kalau kita lihat, kalau bukan dalam buku 7 Habits pun ada buku-buku lain, contohnya Principle Centered Leadership, ataupun buku yang disebut sebagai 8 Habits itu, ada rujukan yang rujukan berkaitan dengan ataupun rujukan tafsir Al-Quran sendiri. Kerana kalau kita lihat dalam buku ini ada beberapa perkara yang cukup menarik, bukan setakat tabiat itu, tetapi bagaimana beliau mengolah tentang persoalan prinsip, persoalan nilai, persoalan karakter dan sebagainya. Dan persoalan-persoalan itu sudah tentu akan terkait dengan sistem kepercayaan, beliefs, yang mana sudah tentu dia akan membentuk satu tasawur kehidupan yang kita pun tahu bahawa worldview sudah tentulah dia mempunyai persamaan antara agama samawi, dan ini sudah tentu akan menyebabkan kita bila kita membaca tu dia akan dapat untuk menyerap kepada kebanyakan bangsa yang ada di dunia ini. So itulah tidak hairan penulisnya tersenarai dalam kalangan 20 orang yang berpengaruh. Kalau tak silap saya tahun 1999 beliau disenaraikan antara orang yang 20 orang yang paling berpengaruh di dunia. Jadi saya ingat itulah kot contoh overview yang saya boleh berikan berkaitan dengan buku ini dan juga penulisnya. Dan saya rasa walaupun telah ditulis kira-kira 40 tahun 30 tahun yang dulu, tahun sekitar tahun 80-an, tapi isinya masih lagi relevan, perbincangannya, dan latihan-latihan ataupun bengkel-bengkel workshop masih lagi teruskan berasaskan daripada buku ini. Sekian. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Hamidi. Saya pun terkejut, ada maklumat-maklumat yang saya sendiri pun tak tahu tentang penulis buku ni. Saya ingatkan dia hanya satu kajian biasa, rupanya dia adalah satu kajian intensif melibatkan dokumen analisis, yang melibatkan beratus-ratus buku, sehingga beliau boleh bangunkan 7 tabiat di kalangan orang berjaya ni lah yang penulis dapat lihat. Baik, untuk pengetahuan penonton-penonton kita, saya minta juga bantuan rakan-rakan kita yang masih di atas talian untuk menjemput rakan-rakan kita yang lain untuk bersama kita
dalam program Bedah Buku pada malam ini. Kita ada bersiaran secara live di FB Abim Selangor. So kawan-kawan, makanya saya menjemput untuk kita sama-sama war-warkan lagi, kita raikan program ilmu ini. Baik, saya menjemput panel kita kedua, iaitu Saudara Julfitri Johar, guru saya, mentor, bos. Mungkin untuk round yang pertama juga saya berikan masa. Saya tak akan menghalang bos saya. Silakan untuk membentangkan tentang apa yang faham tentang buku ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pada saudara Fauzi selaku moderator kita pada malam ini. Rakan bicara wara, saudara Cikgu Amidi, seterusnya rakan penonton sekalian. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah kerana kita revive semula buku yang amat penting, yang mana buku ini saya diperkenalkan ketika berada di pusat matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa pada tahun 1998, dan saya ingat buku ini merupakan buku yang amat relevan, dan sehingga kini saya ucap terima kasih kepada Abim Selangor khususnya kerana revive balik untuk kita melihat kembali buku ini. Dan untuk itu saya melihat Sing Covey telah meringkaskan buku yang panjang yang ditulis oleh Dr. Stephen R. Covey, yang the latest one ni yang terbitan 2020 ini adalah The 7 Habits on the Go, untuk disesuaikan dengan keadaan semasa dan dimasukkan juga elemen-elemen bagaimana berinteraksi dengan teknologi. Dan saya lihat buku ini telah masuk sehingga ke 40 juta kopi, yang mana the latest yang menulis kepada preface, kepada forward kepada cetakan ini yang telah masuk kepada 30 tahun ulang tahunnya, yang mana ditulis forwardnya oleh salah seorang juga yang terkenal dengan buku-buku berkaitan dengan pengurusan, iaitu James Collins, yang famous dengan buku From Good to Great. Dan dalam mukadimah beliau dalam edisi yang dicetak pada tahun 2013, James Collins menyebutkan bahawa beliau pernah bertemu, dan menariknya di akhir forward itu beliau menyebutkan bahawa his life is done but his work is not. Maknanya walaupun kita tahu mendiang Stephen R. Covey telah meninggal dunia, tapi kerja ataupun hasil tulisannya masih kekal. Dan inilah selaras dengan apa yang disebutkan oleh Pramodia Anantathur, bahawa menulis itu adalah untuk keabadian. Orangnya mungkin telah meninggal dunia, tetapi tulisan-tulisan, idea-idea akan terus kekal dan terus dibahaskan sehingga ke hari ini. Ya, dan kalau boleh saya ringkaskan buku ini, memang buku ini amat menarik, amat praktikal, dan dia kembali balik untuk kita mengajak kita untuk kembali kepada basic, kepada kehidupan kita. Yang saya boleh rumuskan sebagai permulaan ini adalah sebelum kita mungkin kita bahaskan ke 77, termasuklah The 8 Habit yang ditulis selepasnya From Effectiveness to Greatness, yang mana kita lihat bahawa buku ini cuba untuk mengajak kita untuk kita mendefinisikan semula kehidupan kita dan juga kerja kita supaya lebih efektif. Ya, mungkin kita buat kerja tapi kita tidak akhirnya kita tidak mencapai keberkesanan, kemujaraban. Ya, itu yang cuba disampaikan oleh Dr. Stephen R. Covey, yang mana apabila kita hidup secara efektif, mengubah kerja kita, kehidupan kita, kita akan buat satu positive change, satu perubahan yang lebih positif. Kata Dr. Stephen R. Covey, if you can apply one of the 7 habits today, you can see immediate result, but it's a lifetime adventure, a lifetime promise. Maknanya kalau kita boleh apply, kita pun nak apply pada malam ini, bahkan kita dah apply dah apa yang disebut oleh saudara Fauzi tadi, dia inline dengan value. Kalau kita dalam konteks Islam, dia inline dengan value kita, al-hikmatu dhalatul mu'min, iaitu hikmah itu adalah barang dagangan yang hilang daripada Muslim. Kat mana saja kita jumpa, termasuk dalam buku Stephen R. Covey ini, maka kita berhak untuk menggunakannya dan memakainya. Dan apa yang saudara Fauzi sebutkan tadi adalah dia sebenarnya inline dengan apa yang dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Bahkan
rakan kita yang beragama lain sebab dia berkaitan dengan value dan juga berkaitan dengan akhlak. Dua lagi sebelum saya wrap up untuk sesi yang pertama ini sebab nampaknya Fauzi dah jeling-jeling yang keduanya Abang ambil Saudara Fitri boleh ambil sebanyak masa yang boleh. Tak boleh, kita kena discuss. Tadi pun fakta-fakta menarik juga yang di-share oleh Abang Midi. Kita pun nak istifadah untuk kita bertukar-tukar ilmu pada malam ini. Jadi kita tak benarkan soalan malam ni. Kita benarkan hanya perkongsian idea daripada para penonton. Okey, yang keduanya, yang pertama tadi adalah untuk kita definisikan semula effectiveness, untuk kita definisikan semula keberkesanan, kemujarapan kerja dan kehidupan kita. Ada tiga. Dua adalah untuk buku ini Stephen R. Covey tulis berdasarkan dia kata beza antara personality dan juga karakter. Ada orang nak ubah hidup dia ubah personality. Dan buku ini mengajar kita beza antara personality dan juga karakter. Personality berkaitan dengan luaran kita. First impression kita, gaya pakai spek kita, baju Melayu yang kita pakai pada malam ini, itu semua personality. Yang mungkin okey, tetapi yang lebih penting kata Stephen R. Covey adalah dalaman karakter. Dia dalaman karakter yang mana dia akan bab kata dalam buku Seven Habits on the Go ini, bila dia extract kan, dia kata life the top of a tree, our personality is what people see first. Personality ni apa yang kita lihat secara luaran, although appearance, techniques and skill can influence our success. Betul, personality pun penting, kita tak tinggalkan luaran. The real source of lasting effectiveness, disebutkan sini adalah keberkesanan yang paling kekal adalah lies in a strong character, the roots. Maknanya perubahan yang betul-betul total adalah perubahan yang bersifat dalaman, yang bersifat akhlak, yang kita akan lihat pada habit yang ke-6 ataupun ke-7 banyak berkaitan dengan karakter-karakter dalaman kita. Dan yang terakhir, Saudara Fauzi, buku ini secara ringkasnya adalah untuk mengajak kita menyemak kita punya paradigma. Dulu kita selalu guna anjakan paradigma kan. Sekarang ni kurang dah sikit kita menggunakan perkataan paradigma. Jadi mungkin kita boleh repopularkan balik. Kita mempopularkan balik pentingnya untuk kita membuat satu paradigm shift, anjakan paradigma. Paradigma ni apa? Makcik-makcik kampung memang mungkin dia tak tahu kan paradigma ni apa benda kan. Jadi paradigma ni adalah paradigms are the way we see. Paradigma ni adalah bagaimana kita melihat, understand, kita memahami dan kita interpret the world. Bagaimana kita menginterpretasikan dunia kita dengan menggunakan kita punya peta minda kita. Jadi penting untuk kita menyemak paradigma kita supaya betul, dan itu juga yang akan membantu untuk kita menjadi efektif. Saya tutup untuk round yang pertama ini dengan quotation daripada Stephen R. Covey. If you want to make a minor changes in your life, work on your behavior. But if you want to make significant quantum breakthrough, work on your paradigm. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Fitri tentang pandangan beliau tentang buku tulisan Stephen Covey ni. Cuma saya nak ingatkan makcik-makcik kampung sekarang ni, kalau dalam masa Covid ni dia orang bersyarat sama ahli keluarga pun pakai Zoom sekarang ya. Bukan main dah makcik-makcik kampung sekarang ni. Dan satu yang menarik saya melihat apabila Saudara Fitri mengetengahkan bahawa buku ni telah diterbitkan sehingga 40 juta kopi Sebab saya sebagai seorang penulis ni, apabila saya dengar 40 juta kopi tu, saya rasa sangat-sangat kagum lah. Sebab saya buat buku nak jual 1,500 kopi pun sekarang tak habis lagi, masih ada lagi. Okay, baik, saya takkan sentuh tentang buku saya walaupun masih tak laku untuk sekarang, dengan mengharaplah agar ada mereka yang sanggup untuk tak apa. Baik, untuk round yang pusing yang kedua ni, saya nak menjemput Cikgu Hamidi. Saya melihat ketujuh-tujuh habits yang diketengahkan oleh Stephen Covey ini. Saya lihat dua yang pertama tu beliau menekankan tentang mind setting, kepentingan. Dua daripada 7 habits yang pertama yang ditekankan oleh Stephen Covey, iaitu
Yang dua, yang pertama dia be proactive and begin with the end in the mind. Maksudnya dua benda ni adalah berkenaan dengan mind setting. Saya rasa fokus kita malam ini beli bedah buku. Saya rasa kenapa bagi Cikgu Hamidi penulis ni mengetengahkan mind setting dulu dalam habits seorang yang berjaya ni. Dan macam mana benda ni boleh di-apply oleh belia. Sebab saya tahu mind setting belia kadang-kadang ialah dalam tempoh pembinaan ya. Mungkin ada mind setting yang masih rapuh. Saya silakan Cikgu Hamidi. Okey, terima kasih. Apa buku yang belum jual lagi tu? Nanti kita buat bedah buku pula oleh penulis sendiri. Okey, baik. Dia sebelum kita berbincang, berbicara mengenai tabiat ni, dia ada beberapa perkara yang disentuh sebelumnya untuk kita betul-betul faham. Untuk kita betul-betul faham. Yang pertama, sebagaimana yang disebut oleh Saudara Julfitri tadi, adalah berkaitan dengan antara karakter dan juga personality. Kita mesti faham dulu betul-betul perkara itu. Dan kenapa disebut bahawa karakter? Kalau macam sebatang pokok tu, sebatang pokok. Jadi yang root dia ni, yang root ataupun akar dia ni adalah karakter. Adalah karakter. Yang kelihatan, yang tertonjol keluar, batang, dahan, bunga, pucuk, buah dan sebagainya, itu adalah personality. Ya? Dan kalau kita nak melihat juga dalam bentuk dalam bentuk iceberg, yang kita lihat yang di atas tu itulah personality. Personality. Yang di bawah itu adalah karakter. Dan dalam masa yang sama sebenarnya, apabila baru-baru ni ada perbincangan berkaitan dengan buku ini juga, ya, ada perkara yang menarik, iaitu antara principles and values. Principle and values. Sebab principle and values ini cukup penting. Kalau mengikut penulis Dr. Covey, dia mengatakan bahawa yang tidak berubah itu adalah principles. Ya, principle. Yang berubah itu adalah value. Tetapi ada tempat yang dia bertindan, dia bertindan antara principle dan juga values ini tadi. Ya, dan saya rasa kalau kita berbincang dalam situasi masyarakat kita pada hari ini, kita biasanya menggunakan perkataan prinsip dan juga nilai ini secara bertukar-tukar. Ya, secara bertukar-tukar. Dan mungkin juga dalam masa yang sama, sebab kalau dalam masyarakat kita nilai itu adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang muktamad. Tapi dalam masa yang sama mungkin Dr. Covey ingin melihat perkara ini khusus berkaitan dengan nilai dalam masyarakat di Amerika, bahawa nilai adalah sesuatu yang relatif sifatnya, yang boleh berubah. Tapi prinsipal ataupun prinsip ini, dia adalah timeless and universal. Dia mempunyai sifat-sifat keabadian, ya, sifat-sifat keabadian, dan dia tidak mempunyai sempadan. Ya, semuanya sama. Dan beliau menyenaraikan beberapa perkara yang disebut sebagai prinsip tadi dan yang membentuk karakter. Yang membentuk karakter. Jadi kalau kita ingin berbincang berkaitan dengan karakter ini, ya, dia mesti akan terkait juga dengan apa yang disebut sebagai belief, kepercayaan. Jadi kepercayaan ini datang daripada mana? Kepercayaan ini datang daripada experience, datang daripada knowledge, mungkin datang daripada eksperimen dan sebagainya. Ya, jadi daripada konteks ini, kita akan melihat bahawa seseorang yang mempunyai karakter yang kuat, sudah tentulah dia mempunyai satu nilai, satu nilai yang juga baik dan akhirnya akan tertonjol ke dalam masyarakat. So apa dia? Macam mana kita nak membezakan antara disebut sebagai personality dan juga karakter, kan? Nanti kita akan sentuh tentang habits. Itu ni baru nak mula sembang ni, kan? Kita baru nak mula sembang. Jadi kita pokok bangkang ni kita kena faham tentang karakter. Macam mana kita nak membentuk karakter? Dia bermula daripada satu set kepercayaan. Apa yang kita percaya? Sebab itulah tadi yang disebut oleh saudara tentang begin with the end of mind, iaitu tentang niat, tentang macam mana kita melihat kehidupan. Kita melihat kehidupan. Sebab nanti kita akan tengok pula tentang bila kita sebut tentang habit yang ketiga, tentang put first things first itu, yang meletakkan keutamaan, kita akan melihat tentang sebagaimana yang disebut oleh Saudara Julfitri berkaitan dengan paradigm.
Kan paradigma cara kita melihat sesuatu itu juga akan bergantung kepada bagaimana nilai-nilai ataupun bagaimana set kepercayaan yang kita ada. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang cukup mendalam, ya, cukup mendalam dan agak filosofikal sifatnya, ya, apabila kita ingin membicarakan berkaitan dengan produk. Sebab itulah saya ingat dia agak mudah, okey, dia agak macam dia agak santai, ya. Buku ini dipersembahkan secara santai oleh Dr. Kobe, ya, dan kita semua boleh faham. Tapi ada beberapa perkara yang kalau kita lihat balik, bila nak bertolak tentang berbincang tentang habits ini, sebenarnya dia datang daripada satu persoalan yang cukup rencam, dan akhirnya barulah kita akan melihat bahawa di situlah fungsi, di situlah terletaknya apa yang kita namakan sebagai satu set kepercayaan yang akan membentuk karakter dan akhirnya akan membentuk personality. Jadi apabila kita sebut tentang dua habits yang pertama, tapi sebelum kita memahami habits ni, dia ada lagi satu yang kita kena faham, iaitu tentang continuum, ya, tentang maturity continuum. Dia bermula dengan dependence, kemudian dia akan pergi independence, kemudian dia akan pergi interdependence. Jadi yang disebut tentang ada tiga tabiat. Tiga tabiat yang pertama ini yang disebut kita akan bergerak daripada dependence kepada independence. Okey, tiga habits ini iaitu be proactive, begin with the end of mind, dan juga put first things first. Itu dia akan menggerakkan kita daripada dependent kepada independence. Okey. Jadi kalau kita lihat balik, ini adalah sebenarnya untuk bagaimana kalau kita lihat ketiga-tiga habit ni sebenarnya adalah bagaimana untuk kita mengurus diri. Okey, bagaimana untuk kita mengurus diri sebelum kita mencapai apa yang disebut sebagai independence. Kalau kita nak sebut tentang kemerdekaan diri, ya, maksudnya kita boleh berdiri dengan kualiti, dengan karakter kita, ya. Dengan ketiga-tiga ini nanti barulah kita akan menjadi seorang yang mempunyai watak yang kuat. Kalau karakter dalam bahasa Melayu disebut sebagai watak, kan? Di watak yang kuat. Bila kita dah bergerak daripada dependence kepada independence ini, barulah nanti kita akan mampu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Sebab tiga ataupun empat lagi tabiat itu adalah tabiat-tabiat yang lebih kepada macam mana kita nak buat teamwork, macam mana untuk kita menguruskan manusia, macam mana untuk kita berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain, sehinggalah kita mencapai satu tahap yang dinamakan sebagai satu tahap kematangan, maturity, iaitu disebut sebagai interdependence. Jadi kalau kita boleh lihat bahawa ketiga-tiga habits ini, ya, adalah satu perkara yang cukup penting untuk kita mengurus diri, sama ada dari segi masa, sama ada daripada kita punya apa kata orang spiritual, okey, dari segi spiritual, dan daripada kita segi mengolah isu yang berada di sekeliling kita. Jadi ini pandangan awallah daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih Cikgu Hamidi. Saya tertarik apabila Cikgu Hamidi menguraikan tentang mind setting, yang ikut pemahaman Cikgu Hamidi, iaitu dua benda yang paling penting untuk mind setting, iaitu prinsip dan akan buat kepada set nilai, itu value. Penting prinsip dulu, baru kita akan bentuk nilai-nilai. Prinsip tu akan balik kepada individu lah, sama ada dia akan pergi pada prinsip agama atau prinsip yang bentuk universal. Itu satu yang menarik lah, dan saya rasa dan dijawab tadi tentang bagaimana kalau kita nak kaitkan tentang mind setting ni dengan belia, terutama belia di Malaysia ni. Cikgu Hamidi ada sebut tentang daripada satu proses, daripada dependent bergantung pada independent, kepada merdeka diri. Dan saya rasa ini satu proses lah. Ini memang saya rasa di peringkat Cikgu Hamidi di UNICEF sebagai tenaga pengajar, saudara Julfitri di peringkat Majlis Belia, benda ni memang akan berlaku dalam belia, dan intercept daripada guru, daripada mentor tu akan berlaku untuk nak bentuk mind setting tu. Baik, terima kasih Cikgu Hamidi tentang huraian tentang mind setting tadi. Saya ingin menjemput kepada saudara Julfitri untuk kita bincang pula tentang habits yang ketiga yang telah digariskan oleh Stephen Covey, iaitu tentang put things first. Saya rasa benda ni adalah berkaitan dengan disiplin.
Apabila macam tadi Cikgu Amigi dah cakap, apabila mind setting telah dibentuk berdasarkan prinsip dan set nilai itu, dia akan pergi kepada luaran, dia akan diterjemahkan daripada kelakuan. Di situ datangnya disiplin tu. Kalau kata prinsip dan juga set nilai kita dah mantap, mungkin Saudara Fitri boleh huraikan lebih tentang konsep disiplin yang cuba kita huraikan melalui put things first ni. Persilakan. Terima kasih Saudara Fauzi. Saya ingat semakin menarik perbincangan kita sebab buku ni dia very practical dan dia memang touchdown kepada kehidupan semasa kita. Jadi apa yang disebutkan oleh Cikgu Amidi tadi tentang mindset, kemudian disebutkan tadi pasal principle, value, kemudian juga yang penting yang disebutkan tadi adalah yang terkait juga dengan soal pembangunan belia adalah untuk kita lahirkan daripada manusia yang dependent kepada independent, kepada interdependent, dan kita tahu bahawa Dr. Stephen R. Covey telah menulis beberapa versi buku yang telah diadaptasi kepada sebagai contoh kepada families, The 7 Habits of Highly Effective Families, The 7 Habits of Highly Effective Teens, kemudian The 7 Habits of Happy Kids. Ini adalah penerbitan-penerbitan yang berkaitan yang dikeluarkan oleh Franklin Covey Publication yang kita boleh terapkan. Jadi habit yang ketiga ni adalah memang satu yang bila kita sebut put first thing first, mengingatkan kita kepada karya Dr. Yusuf Qaradawi iaitu Fiqh Aulawiyat, iaitu kita meletakkan keutamaan dalam kehidupan kita. Memang banyak perkara yang kita kena buat, banyak orang kata tugasan yang kita kena buat, banyak juga orang kata masalah-masalah yang kita perlu selesaikan. Tetapi sebab itu pada awal sebelum itu telah satu perbincangan yang menarik kalau kita boleh utarakan juga untuk awalnya, sebelum kita kaitkan dengan yang habit yang ketiga ni adalah be proactive. Ini adalah tentang circle of concern dan circle of influence. Ini juga penting juga, dia terkait dengan habit yang ketiga, iaitu apabila dalam kehidupan kita ni memang tugasan kita banyak satu, kemudian kita ada banyak masalah yang kita nak selesaikan. Malam ni pun kita ada banyak isu-isu yang kita nak selesaikan, tetapi kita perlu jelas dulu bahawa pada habit yang pertama tu ada disebut tentang kita dalam kehidupan kita ada circle of concern dan circle of influence. Kita selalu orang kata mengomel ataupun kita mengkritik ataupun mengaduh nasib, kan, kenapalah kita tak dapat itu, kenapalah kita tak begini, kenapalah orang itu, kenapalah orang ini, kenapalah politik perak macam ni hari ni, kan. Tapi kita lupa bahawa itu circle of concern. Memang banyak benda-benda yang kita concern, tetapi yang kedua yang penting adalah circle of influence. Maknanya bulatan ataupun lingkaran pengaruh kita yang kita boleh buat perubahan dahulu dengan kita tidak menunggu perubahan-perubahan yang luar. Petang tadi saya ditemu ramah oleh Astro Awani tentang peratusan keterlibatan belia dalam rasuah yang konsisten 55% semenjak 2018. Tangkapan mencecah 55% adalah di kalangan generasi muda, dan kemudian yang kajian persepsi SPRM pun telah mengekalkan numbers yang sama, 55%. Jadi saudara-saudara sekalian, memang kalau kita nak fikir memang banyak masalah kita, tapi circle of influence yang kita ada, iaitu lingkaran pengaruh yang kita ada, yang saya cuma nak kaitkan tadi, memang masalah rasuah ni tidak boleh, memang orang kata COVID pun dia ada vaksin dia, tapi rasuah ni tak jumpa-jumpa vaksinnya. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita mulakan dengan diri kita dahulu, circle of influence kita. Kita mulakan amalan gaya hidup berintegriti, kemudian kita amalkan pengurusan good governance, tata kelola yang baik, kemudian kita mulakan diri kita dengan tidak membenarkan rasuah diamalkan oleh diri kita sendiri. Jadi kita ada circle of influence. Bayangkan kalau semua orang ada kefahaman tentang circle of influence ini, dia akan merubah diri dia dahulu. Jadi benda ini juga membantu untuk kita memahami habit yang ketiga, iaitu put first thing first, yang mana inilah bila kita ada satu keazaman
yang kuat. Kemudian kita sudah orang kata kita telah meletakkan, kita ada mission statement kita, penyataan misi kita telah meletakkan matlamat kita. Dan saya sebutkan pada awal tadi, kita ada banyak tugasan, kita ada banyak masalah. Jadi kita kena prioritize. Kita kena buat satu keutamaan dalam kehidupan kita. And sebab itu penting untuk yang pertama sekali put first thing first ni adalah yang pertama sekali set the goal. Maknanya bila kita ada goal, kita ada matlamat yang jelas, maka kita akan meletakkan prioriti kita. Dan kita tidak akan orang kata terkesan, terjejas apabila kita diganggu oleh beberapa gangguan-gangguan kecil, sebab kita dah tahu dah matlamat kita, tahu dah matlamat kita, iaitu sebagai contoh matlamat kita nak kutip 2 bakul durian. Sekarang bukan musim durian 2 bakul durian di hujung hutan. Maknanya misi kita jelas. Jadi segala cabaran-cabaran on the way tu, iaitu sama ada agas-agas, ular, harimau, ataupun apa saja, kita tidak terganggu kerana kita punya orang kata matlamat tu jelas. Kemudian yang penting dalam habit yang ketiga ni ataupun tabiat yang ketiga ni, put first thing first ni, adalah apa yang dipersembahkan oleh Dr. Stephen R. Covey adalah use your time well, yang beliau memperkenalkan ataupun mempopularkan 4 kuadran tu. And urgent, important, not urgent, not urgent but important, not important, macam itulah. Maknanya important, urgent, important, not urgent, not important but urgent, not important but not urgent. Jadi bila kita letakkan keutamaan dalam tingkap jauhari ni, maka kita boleh menjadi orang yang efektif. Apabila kita akan menjadi efektif apabila kita tahu setiap kuadran itu, setiap keutamaan itu. Perkara ini penting dan urgent. Benda ni sudah tentu di perkara yang ekstrim. Maknanya contohnya berlaku banjir, berlaku kebakaran, itu important and urgent. Tapi nak jadi efektif ni kita kena berada di pertengahan, iaitu important and not urgent. Maknanya di situ kita akan jadi efektif. Kita akan hasilkan kerja-kerja yang proaktif. Kemudian kita ada important goals, kita ada pemikiran kreatif, kemudian planning and prevention, relationship building, learning and renewal, recreation. Ini menyebabkan yang kuadran yang kedua itu, kita menjadi efektif kerana kita faham banyak benda penting tetapi tidak urgent. Ya, kalau kita kalau important and urgent tadi adalah benda yang seperti kebakaran, benda seperti anak kita menangis kan, tak nak susu, itu urgent and important lah. Kemudian not important and but urgent, kita kena tahu juga. Kemudian not important and not urgent, dia merupakan satu pembaziran yang sepatutnya kita tinggalkan dan kita fokus kepada yang important and not urgent. Maknanya di sini kita sepatutnya berada, yang kita akan menjadi effectiveness. Ya, kalau important and urgent, dia adalah necessity, keperluan, memang kena bertindak segera. Important not urgent, dia effectiveness yang saya sebutkan tadi, dia akan berkesan. Important but urgent, dia adalah distraction, ya, dia akan distract dan akan banyak membuang masa-masa kita. Kemudian not important and not urgent, dia adalah satu pembaziran, seperti kita buang masa dengan gosip, kemudian kita terlalu bermalas-malasan, itu adalah perkara yang kita kena tahu. Menarik untuk kita modulkan. Dan kata Dr. Stephen R. Covey, the key is not to prioritize what on your schedule, but to schedule your prioritize. Menarik ni. Maknanya kunci di sini adalah untuk tidak memprioritikan apa yang ada dalam jadual kamu, tetapi menjadualkan apa yang prioriti. Kan? Ini menarik kata Stephen R. Covey, untuk kita meletakkan keutamaan kita. Apabila kita letakkan keutamaan-keutamaan itu dalam tingkap jauhari itu. Ini yang kita diajar dulu kan. Maknanya daripada dulu kita dengar not important, not urgent, urgent but not important. Itu menariklah untuk kita jadikan satu modul untuk kita ajar para belia kita untuk memahami keutamaan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Saudara Zulfitri.
Saya tertarik bila saudara Zulfikri mengolah tentang isu put thing first ni, atau saya lihat dari sudut disiplin ni. Dia bawa dua set disiplin yang boleh dibandingkan, iaitu yang pertama tentang fiqh aulawiyat, lima keutamaan tu. Dan dia bawa sendiri, saudara Zulfikri bawa sendiri set keutamaan yang Dr. Stephen Covey gariskan. Memang ada perbezaan kedua-duanya. Ini balik kepada benda pertama, itu mindsetting kita. Kalau kita sebagai seorang Muslim, fiqh aulawiyat tu telah digariskan berdasarkan sumber-sumber kita lah. Dan Dr. Stephen menggariskan tentang putting first tu berdasarkan pembacaan beliau. Dan tidak ada, kita tak cuma bandingkan, cuma kita kata ada perbezaan lah di situ. Cuma saya lihat kemudian saudara Zulfikri sentuh tentang lingkaran pengaruh kita tu. Maksudnya kalau kita dah ada set keutamaan yang kita nak letak, apa yang dahulu, apa yang kemudian, dan kita kena libatkan lingkaran pengaruh kita dalam kita meletakkan keutamaan tu. Macam kita lihat kadang-kadang ayah-ayah kita, dia punya keutamaan dia apa-apa pun dia nak sembahyang Jumaat juga. SOP kata tak boleh, nak sembahyang Jumaat juga. Padahal dalam fiqh aulawiyat kata nyawa tu paling utama. Kan? Maksudnya dia dah meletakkan keutamaan tu tidak di tempatnya. Zalim pada diri sendiri pula lah. Maksudnya bukunya kalau kita baca betul-betul, ayah kita degil juga sembahyang Jumaat esok ni, bagi dia baca buku Seven Habits ni, insyaAllah. Baik, kita pergi kepada pusingan yang ketiga. Sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab, maaf kepada bos saya, kita kena buka soal jawab juga hari ni. Walaupun abang saudara Zulfikri kata tak ada, saya kata kita kena ada juga soal jawab untuk kita libatkan rakan-rakan kita di atas talian ya. Baik, untuk pusingan ketiga ni saya pergi kepada Cikgu Hamidi. Ada 3 set habits yang saya tengok Dr. Stephen Covey letak, iaitu think win-win, seek first to understand, then to be understood. Kemudian yang keenam, sinergi. Ketiga-tiga set habit saya lihat dia ada kaitan dengan kerjasama. Mungkin Cikgu Hamidi boleh terangkan dari sudut pandangan seorang Muslim dan juga sebagai seorang guru yang terlibat dengan belia-belia ni, kenapa kerjasama ni diletak begitu penting untuk kita nak jadi seorang yang berjaya ni di kalangan belia terutamanya. Silakan. Okey, terima kasih pada saudara Fauzi. Baik, jadi kalau kita melihat kepada 3 habit dan seterusnya, ini adalah cara untuk kita memainkan peranan yang lebih efektif dalam tim ataupun dalam pasukan kita, ya, dalam kita berinteraksi sesama team members ataupun kita berinteraksi dengan mereka yang bukan team members kita. Jadi kita melihat kepada yang pertama sekali, kalau secara umumnya ketiga-tiga ini adalah berdasarkan kepada satu patah perkataan sahaja, iaitu respect ataupun kita perlu untuk hormat, hormat kepada semua, hormat kepada semua, hormat kepada mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan kita, mereka yang mungkin mempunyai kehendak yang berbeza dengan kita, ya, mereka yang mempunyai apa kata orang tu, tanggapan yang berbeza dengan kita. Okey, jadi di sinilah sebenarnya ketiga-tiga sifat ini dibina. Jadi, kalau kita mempunyai karakter yang menghormati orang, ya, menghormati kepelbagaian, boleh meraihkan perbezaan, maka ketiga-tiga habit ini insya-Allah boleh untuk kita praktikkan dengan berkesan. Yang pertama yang disebut dekat situ adalah tentang win-win kan. Okey. Fikir menang-menang, ya. Kita fikir menang-menang, iaitu kalau kita mementingkan diri sendiri, kita takkan dapat untuk kita fikir menang-menang ini. Ya. Sebab kita nak kita punya pun dapat, orang lain pun dapat. Dia adalah sebagaimana yang biasa disebut oleh Imam Syafi'i, ya, pandangan aku mungkin salah, ya, mungkin salah, mungkin pandangan orang lain juga mungkin betul, kan?
Jadi dia tidaklah taksub dengan apa yang dia hendak ataupun apa yang dia tekankan, pandangan dia. Dalam masa yang sama, mungkin yang orang nak tu juga, atau mungkin yang kehendak orang itu juga mempunyai kebaikannya yang tersendiri. Jadi apabila digabungkan kedua-dua kebaikan ini, sudah tentulah dia akan memberikan hasil yang lebih baik lagi, lebih menyeluruh. Ya, seorang akan berpuas hati kerana pandangannya, kehendaknya diraikan. Jadi inilah sifat yang cukup penting untuk kita memainkan peranan secara efektif dalam masyarakat, dalam pasukan kita, dalam kita berhadapan dengan berbagai isu dan juga konflik yang berlaku pada hari ini. Dan sudah tentulah untuk kita mendapat maklumat, dalam bentuk think win-win, fikir menang-menang ini, satu sifat yang cukup penting. Satu sifat yang cukup penting adalah mendengar secara empati. Mendengar secara empati. Disebut oleh Dr. Covey, kebanyakan orang mendengar bukan untuk memahami. Tetapi mendengar untuk memberi respon, untuk memberi respon, untuk memberi maklum balas, untuk menjawab dan sebagainya, bukan untuk memahami. Jadi untuk kita mendengar, untuk menjadi pendengar yang baik, kita mesti menghilangkan persepsi awal ataupun mindset yang awal. Jangan letak sebarang sangka buruk, jangan letak persepsi awal yang boleh untuk mempengaruhi sikap kita apabila kita berhadapan ataupun apabila kita mendengar pandangan seseorang. Jadi sudah tentulah skill mendengar ini sebagaimana yang terungkap dalam Al-Quran. Ini saya rasa satu kisah yang ekstrim, dalam Al-Quran satu kisah yang ekstrim, apabila kisah Nabi Sulaiman alaihi salam boleh mendengar kata-kata semut. Ini satu saya kata Allah sengaja meletakkan kisah ini ataupun menceritakan kisah dengan satu perumpamaan yang cukup ekstrim. Siapa dia Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ni bukan setakat raja kepada manusia, dia juga memimpin kaum jin, dia juga boleh untuk menitahkan angin, dia juga boleh untuk menguasai haiwan seperti burung dan sebagainya. Jadi seorang raja yang cukup hebat tapi mendengar dengan empati, mendengar dengan cukup, kata orang tu, kerendahan diri dia, kerendahan diri dia. Dia tersenyum apabila mendengar kata orang tu, suara semut yang meminta supaya para semut dan untuk berlindung dalam sarang, supaya tidak dipijak, supaya tidak dipijak oleh para tenteranya yang sudah tentu besar, hebat dan sebagainya. Jadi itulah dia, untuk kita mendengar dengan empati, untuk kita mendengar permasalahan, supaya nanti akhirnya kita boleh disebut sebagai untuk kita bersinergi. Bersinergi. Sinergi ni kalau ikut Dr. Covey, dia bukan 1 + 1 = 3, tapi untuk 4, 5 dan 6 ataupun 10, 100 maupun 1000. Dia maksudnya kat situ dia akan memberikan kesan gandaan. Dalam masa yang sama, dia membezakan antara synergize dengan juga compromise. Kalau compromise tu 1 + 1 dia akan jadi 1/2. Dia tak jadi 2. Dia punya gandaan itu tidak sebab kalau kita sebut tentang compromise, ada perkara-perkara yang perlu ditolak ansur. Ditolak secara beransur-ansur kan. Jadi dia memberikan satu, dia tidak itu bukan sifat ataupun itu bukan maksud yang dikehendaki oleh Dr. Covey, apa yang disebut sebagai sinergi. Jadi ketiga-tiga sifat ini, think win-win, kemudian untuk kita memahami orang sebelum orang memahami kita, kemudian kita bersinergi, adalah ketiga-tiga sifat ini hanya boleh
ataupun tabiat hanya boleh diamalkan sekiranya kita mempunyai karakter yang mempunyai pandangan world view yang jelas tentang apa yang kita hendak, apa yang kita mahukan. Kita menjadi seorang yang tahu prioriti kita, seorang yang mempunyai satu sikap yang proaktif, maka barulah tabiat-tabiat yang ketiga-tiga ini mudah untuk kita. Tapi perkara ini sebenarnya bukan lepas satu-satu sebenarnya, tapi dia boleh berjalan seiring, tapi kita boleh membentuk perlahan-lahan sikap, perlahan-lahan sikap ini ataupun tabiat ini, dengan kita yang pertama sekali, yang sebagaimana yang saya sebutkan awal tadi, adalah tentang paradigm ataupun tentang persepsi bagaimana untuk kita memahami persoalan-persoalan ini supaya kita dapat untuk membentuk belief dan akhirnya menjadi satu prinsip yang cukup kuat dan membentuk satu karakter yang hebat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Hamidi. Dua perkara yang ditekankan untuk kita nak lahirkan 3 habits tadi yang Cikgu Hamidi sentuh, tentang karakter menghormati kepelbagaian, kan, yang kedua adalah tentang skill mendengar. Dua benda ni yang saya rasa kita pun yang dewasa ni pun dalam proses belajar juga, bukan senang kita dalam keadaan yang mencabar di Malaysia terutamanya pada hari ini, isu etnik, isu kaum, macam-macam lah. Baik, terima kasih Cikgu Hamidi. Kemudian saya nak bawa kita kepada habits yang terakhir yang dihuraikan oleh Dr. Stephen Covey, iaitu tentang sharpen the saw. Ini saya lihat tentang memperbaiki diri lah. Maksudnya selepas kita ada habit-habit yang tadi tu, kita menghormati, kita be proaktif, akhirnya kita kena perbaiki diri juga di akhirnya, dan proses itu berulang. Mungkin saya jemput Saudara Julfitri untuk terangkan lagi dengan lebih lagi bagaimana proses memperbaiki diri, sharpen the saw ni, bagaimana yang kita boleh lakukan untuk kita jadi seorang yang berjaya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Fauzi. Kita dah sampai ke tabiat yang terakhir. Jangan pula kita buang tabiat pula bila dah habis ke 7 tabiat ni. Jadi penting apa yang disebut oleh Dr. Stephen R. Covey untuk kita sharpen the saw, untuk kita consistently recharge your batteries in all 4 dimension. Baik kita nak recharge balik, mungkin dalam konteks kita yang beragama ini kita sebut sebagai muhasabah, dan untuk kita continuous learning, maknanya kita terus belajar, kita terus muhasabah, dan kita ada pause moment, kita ada momen-momen yang kita berhenti sekejap dan kita berfikir balik ke belakang, seperti mana kita lihat pengalaman kehidupan Imam Ghazali rahimahullah, bagaimana dia menjadi seorang guru yang besar, tetapi in the middle, di pertengahan umur beliau berhenti sekejap berfikir balik apa yang beliau telah capai dalam kehidupan, dan untuk dia refresh balik, untuk rethink balik, untuk berfikir semula tentang kehidupan dia. Jadi saya lihat sharpen the saw ni penting, sebab dia akan juga saudara sekalian, dia akan juga menjadikan hidup kita terus efektif, terus berkesan, terus mujarab. Kerana apa? Kita ambil contoh yang dibawakan adalah apabila kita menggergaji sebatang pokok yang besar dengan gergaji yang tumpul, maka kita akan ambil masa mungkin 6 jam, 7 jam, yang akan sudah tentu akan memenatkan, membuang masa dan tidak akan mendatangkan hasil yang segera. Jadi apabila kita berhenti sekejap, kita asah gergaji tersebut ataupun pisau tersebut ataupun kapak tersebut, maka kita akan boleh menjimatkan masa dan akan boleh menggergaji, memotong pokok tersebut dengan masa yang lebih singkat, dan kita mendapatkan hasil yang lebih mantap dan lebih cepat. Sebab itu penting untuk ketika-ketikanya kita berhenti sebentar untuk kita recharge balik kita punya badan, fizikal. Kita juga perlu rehat. Mental kita pun dalam keadaan COVID ni pun kita perlu mempunyai mental yang kuat. Menjadi pemimpin, menjadi Presiden MBM memerlukan mental yang kuat kerana berhadapan dengan pelbagai cabaran-cabaran, expectation yang tinggi. So kita perlu ada masa untuk kita memperkuatkan mental kita. Yang penting juga untuk memperkuatkan spiritual, inner dimension.
Ini juga penting untuk kita perkuatkan kekuatan-kekuatan dalaman kita, kerana kita akan berhadapan dengan satu tugasan yang besar, qaulan thaqila yang disebut dalam surah Al-Muzammil kan. Maknanya orang yang terlibat untuk menjadi perubah masyarakat ni, dia merupakan orang yang mendapat satu mandat, satu tugasan thaqila, satu tugasan yang besar yang perlukan kekuatan dalaman. Sebab itu kita tengok pakcik-pakcik yang tua, yang kuat solatnya, walaupun umur dia telah menjangkau usia 70, 80, tetapi kenapa dia masih kuat? Kerana ada kekuatan dalamannya yang kuat. Kemudian sudah tentu yang keempatnya adalah untuk kita recharge balik social dan emotional dimensi social dan emosi kita. Jadi penting untuk kita berfikir semula, dan Dr. Stephen R. Covey minta kita untuk tanyakan, adakah kita memperuntukkan, mengalokasikan masa untuk kita memperbaharui kita punya badan, mind, kita punya pemikiran, kemudian juga hati kita, kemudian juga soal kerohanian kita. Jadi apa yang disebut oleh Cikgu Hamidi tadi, bahawa memang Dr. Stephen R. Covey ni kita boleh sebut sebagai preachers lah, maknanya dia macam da'i ke? Saya sendiri nak sebut da'i ni kan. Jadi maknanya preachers lah. Kembali balik beliau meletakkan asas kekuatan adalah asas dalaman. Jadi itu perkara-perkara yang kita kena tanya tentang adakah kita memperuntukkan masa. Dr. Stephen R. Covey ajak kita, adakah kita akhirnya kita memperuntukkan masa untuk kita memperbaharui. Kemudian kita juga adakah masa untuk kita memperkuatkan badan kita. Physical renewal involve caring for your physical body, a healthy diet, sufficient rest and regular exercise. Kita jangan lupa juga penting untuk kita ada pembaharuan fizikal yang melibatkan badan kita. Dan saya pun dah umur 40 ni Abang Midi, jadi kena cek balik kita kekuatan fizikal kita, kemudian makanan kita kan. Dah umur 40 ni pun dah mula rasa sakit kan. Jadi kita kena renew balik. Kemudian adakah kita mendapat rehat yang cukup, kemudian exercise ataupun exercise yang penting. Kata Dr. Stephen R. Covey, most of us think we don't have enough time to exercise. What a distorted paradigm. We don't have time not to. Maknanya dia kata kebanyakan kita berfikir kita tak ada masa untuk exercise. Sebenarnya kita ada masa. Ini mengingatkan saya kepada mentor saya Puan Ainon Muhammad. Dia sebut, hanya orang sibuk saja yang mempunyai masa. Ini perkataan yang very powerful yang Puan Ainon sebut, dan saya nak relatekan dengan apa yang Stephen R. Covey sebut. Hanya orang yang sibuk saja yang mempunyai masa. Maknanya hanya orang sibuk saja yang boleh mengurus masa dia dengan baik. Ya, maknanya no excuse lah kalau kita kata kita ni, cuma excuse kita malas je, itu saja. Kan? Kemudian jangan lupa juga Dr. Stephen R. Covey sebut renew your spirit, dan dia sebut, Stephen R. Covey sebut the spiritual dimension is your core. Sekali lagi dia sebut, ya, kekuatan dalaman ni adalah teras, your center, kita punya epicenter, kekuatan tengah kita, your commitment to your value system. Ya, ini juga yang Abang Midi sebutkan tadi adalah sistem nilai kita. Ya, sistem nilai kita yang kita perbaharui, kerana bila kita mengejak usia kita semakin tua, semakin banyak dugaan-dugaan keduniaan yang memerlukan kita untuk kekal, ya, di zaman edan ini kan yang kita bincang. Ronggo Warsito sebut zaman gila ni, kita perlu kuatkan kita punya sistem-sistem nilai kita. Ya, kita kena pertahankan, kita kena istiqamah. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah suruh kita untuk kita istiqamah. Kemudian sebenarnya Dr. Stephen R. Covey sebut kita kena sharpen your mind. Maknanya kita kena secara mentalnya pula kita kena refresh. Kita kena juga bagi saya kita juga kena banyak membaca untuk refresh balik. Kalau tidak kita akan very dry. Sebab bila kita memimpin ni kadang kita tak ada masa kan nak membaca. So dengan adanya paksaan-paksaan untuk review buku macam ni bagus sebenarnya untuk paksa kita membaca balik, dan saya amat hargai jemputan malam ni kerana dia mengasah semula minda kita.
kemudian Dr. Stephen Al-Covey sebut dalam 7 habit habit yang ketujuh ni adalah kita kena juga develop your heart, kita punya emotional and emotional part ni. Kata Dr. Stephen Al-Covey, to touch the soul of another human being is to walk on holy ground. And ni powerful, dia kata untuk kita menyentuh jiwa orang yang lain, maka kita kena menggunakan basis-basis kerohanian dan keagamaan. Untuk ini adalah untuk kita mengajak orang ke arah kebaikan, bukan untuk memanipulasikan orang dengan agama. Bukan kita tonggang pula agama, tapi kita gunakan agama untuk menarik orang, sebagai kekuatan untuk menarik orang ke arah kebaikan. Kemudian sikit lagi, Dr. Stephen Al-Covey dalam habit yang ketujuh ni juga, kita kena bagi masa, take time for yourself. Kita bagi masa pada diri kita juga. Jangan, ini juga reflect kepada hadis Nabi SAW. Inna li rabbika alaika haqqa. Inna li nafsika alaika haqqa. Maknanya Nabi SAW sebut bahawa pada diri kita pun ada hak, keluarga ada hak, kita kena bagi masa untuk kita kepada diri kita juga. Jangan lupa. Untuk kita bagi masa kepada diri kita. Kata Dr. Stephen Al-Covey, this is the single most powerful investment we can ever make in life, investment in ourselves. Bagi masa pada kita. Invest dari segi masa untuk rehat, masa untuk kita pergi kursus-kursus, masa untuk kita membaca bahan bacaan yang baru, bagi masa untuk kita pergi bercuti. Itu kena bagi, Fauzi. Jangan duk berwacana kupas buku aja, buat PhD, kemudian tak bagi masa pada diri kita. Reward. Dan terakhir sekali, saudara Fauzi, adalah untuk kita, kalau dalam buku terbaru yang di revise balik oleh Stephen Covey, 7 Habits on the Go, dimasukkan juga theme Your Technology. Maknanya kita kena mengurus kita punya ni handphone kita, WhatsApp kita. Itu juga yang sebenarnya bagi saya yang menyebabkan kita anxiety, kita cemas, kita kalut, dengan istilah FMO kan, fear of missing out. Kita ada satu sikap takut kalau tak tengok WhatsApp ni, kita akan kita akan ketinggalan apa yang berlaku di Perak sebagai contoh. Kita ada FMO, fear of missing out tu. Kita takut. Jadi sebenarnya kadang-kadang sometimes teknologi pun kita kena kita kena kendalikan, dan kita kena limitkan jugalah. Kadang-kadang yalah, jadi pemimpin ni kita nak show off dalam Facebook, Instagram, Twitter yang kita buat kerja. Kadang-kadang kalau niat tak betul, dia akan memenatkan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Julfitri. Saya dapat lihat tadi kalau kata sharpen the saw ni, maksudnya bukan hanya kepada satu aspek, tapi kepada 3 aspek, iaitu your soul, mind and body. Kita kena sharpen the saw tu. Saya rasa untuk mind and body tak ada masalah sangat, tapi soul tu masalah ya. Tapi saya respect dengan sangat menghormati saudara Julfitri. Banyak kali saya tengok dia kadang-kadang terasa hati sana sini, tapi bila jumpa dengan orang yang terasa hati tu, dia boleh muhasabah balik, boleh berbaik. The soul tu kita sentiasa clean kan. Baik, seperti saya janjikan tadi, kita akan buka kepada rakan-rakan atas talian untuk sesi soal jawab. So makanya saya akan bagi peluang kepada 3 orang di atas talian untuk tanya soalan terus. Kemudian saya akan beri terus kepada saudara Julfitri dan Cikgu Hamidi untuk jawab dan tutup sekali lah, sebab kita hampir pukul 10 ni. Hampir pukul 10. Baik. Makanya okey, ada soalan terus dekat WhatsApp saya ni. Saya difahamkan. Baik. Saya terus bacalah soalan daripada sahabat kita, saudara Ambo Zulkifli, sahabat Abim Sango juga. Salam. Menarik dalam pembinaan karakter watak. Saya nak tanya, bagaimana nak bina karakter belia sekarang sebagai contoh zaman dulu bagi orang Melayu, dibina watak pejuang sampai ramai anak-anak bercita-cita nak jadi askar dan polis. Mohon pandangan panel. Terima kasih. Kita ada satu soalan saja ke?
Okey, buat masa ni satu soalan. Kalau macam tu saya buka dulu untuk jawab, kedua-dua panel untuk jawab. Mungkin saya baca sekali lagi. Kemudian kita ada pusingan terakhir untuk penutup. Baik, saya baca soalan sekali lagi. Salam, menarik dalam pembinaan karakter watak. Saya nak tanya bagaimana nak bina karakter belia sekarang. Sebagai contoh, zaman dulu bagi orang Melayu dibina watak pejuang sampai ramai anak-anak bercita-cita nak jadi askar dan polis. Mohon pandangan panel. Terima kasih. Saya persilakan Cikgu Amigi dulu untuk bagi pandangan beliau tentang soalan ini. Persilakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Yang saya nak sebut di sini adalah sebenarnya taklah susah kalau katakan dia disebut sebagai bila kita sebut tentang pembinaan karakter ni. Okay, karakter ni dia mesti bermula daripada pembinaan akidah. Akidah. Bagaimana untuk kita mendidik. Dia ada beberapa langkah. Kalau mengikut Imam Al-Ghazali itu, daripada awal sampailah ketika usianya 7 tahun, maka biasanya di situ adalah tempat untuk kita ataupun ketikanya untuk kita sama-sama membina satu kefahaman berkaitan tentang kehidupan, kan? Berkaitan tentang kehidupan. Kita ini bermula dari mana? Sebab itulah satu soalan yang kita kena jawab betul-betul. Kita kena jawab betul-betul dengan anak kita ni. Kita ni datang dari mana? Kita ni datang dari mana? Sebab itu antara jawapan yang diberikan oleh Al-Quran ataupun kalau kita mengkaji tentang pendidikan akidah itu, iaitu kita bercerita berkaitan dengan kisah para rasul. Kan, kisah para rasul. Kisah para rasul ini kalau kita mula dengan Nabi Adam sendiri, ya, jadi di sini nanti anak-anak akan faham bahawa dia datang itu dengan satu misi. Ya, bukan main-main. Berbeza dengan penciptaan yang lain, berbeza dengan penciptaan batu, angin, cahaya dan sebagainya. Itu juga berbeza dengan pokok, tumbuh-tumbuhan, berbeza tujuan hidupnya berbanding dengan gajah, harimau dan sebagainya. Jadi di sini satu penceritaan yang cukup baik yang perlu ada oleh para ibu bapa untuk membentuk supaya nanti pemikirannya itu betul-betul terhubung, pada ketika terhubung dengan tadi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana akan menerbitkan ataupun akan dapat untuk menjawab tentang fungsi, tugas dan di mana pengakhiran kehidupan. Dan setelah itu kalau disebut tentang cita-cita, saya mungkin ada berbeza sikit pandangan di sini. Sebenarnya kalau mengikut pandangan Zakbar, orang Melayu ni dia bukan setakat miskin harta, tapi juga miskin cita-cita. Miskin cita-cita. Dia disebabkan kita ni tidak nampak, ataupun kita ni tidak diberikan satu satu pandangan yang betul tentang apa itu persaingan dalam dunia, bagaimana untuk kita membina sebuah negara yang kuat, bagaimana untuk kita membina watak bangsa, akhirnya itulah yang menyebabkan kita hanya fikir di sekitar kita sahaja. Mungkin mereka yang mempunyai cita-cita untuk menjadi polis, untuk menjadi askar itu sebab mungkin mak dan ayah ataupun maknya ataupun ayahnya adalah seorang askar ataupun seorang polis. Sebab itu kita melihat pengaruh ibu ayah ni cukup kuat, kan? Dan mereka sendiri sepatutnya kita ada satu langkah untuk kita memberi pendedahan, supaya jiwa perjuangan, jiwa yang cukup kental sebagai watak itu akan muncul dan terpamer ke dalam masyarakat dan akhirnya dia akan menjadi seorang yang hebat. Selain daripada itu, kalau saudara moderator tadi sebut kata agak sukar, tapi kalau kita lihat balik, ia rutin. Ini sebut rutin ataupun tabiat.
seorang Muslim itu sebenarnya, sebab dia ada disebut sebagai daily victory. Dalam buku Seven Habits dia juga disebut tentang daily victory. Okey, dan dia selari dengan pendidikan, dengan falsafah pendidikan kita, sebab diletakkan keempat-empat unsur itu, iaitu jasmani, emosi, spiritual dan intelektual. Keempat-empat tu ada. Disebut keempat-empat ni. Macam mana untuk kita menjaga kita punya kuadran yang kedua tadi, sebagaimana yang disebut oleh saudara Julfitri. Jadi macam mana kita nak bermula? Kalau kita bermula pada hari itu dengan qiyamul lail dan kita tahajud, di situ sebenarnya kita telah ada semuanya. Kita memperbaharui niat kita untuk apakah matlamat hidup kita. Orang yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat saja akan bangun pada ketika sebelum subuh ini. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sanggup untuk meninggalkan keenakan, keempukan, tilam, katil dan sebagainya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentulah orang yang mempunyai jiwa, spiritual dia cukup kuat, rohnya itu cukup kuat, dan sudah tentulah dalam gerakan-gerakan sembahyang itu sudah tentu memerlukan tubuh badan yang sihat. Sebab itulah antara tabiat Rasulullah SAW apabila baginda bangun tidur, antara yang mula-mula dibuat adalah minum air masak dulu. Kita air masak ni kata kononnya nak diet lah, apa semua, bukan. Bila kita minum air masak tu sebenarnya ialah kita mencairkan peptic juice yang ada dalam kita punya perut, kan? Untuk dapat untuk mengelakkan daripada penyakit gastrik dan sebagainya. Jadi itu kita terangkum kalau kita melihat balik rutin sunnah dan sebagainya itu, maka kita akan dapat daily victory itu kita akan dapat capai ketika sebelum subuh lagi, insya-Allah. Dan kita akan atur betul-betul satu persatu langkah kita sepanjang hari itu. Jadi mungkin ini boleh jadi satu sebab saya ada satu kisah yang agak menarik. Ada seorang anak murid saya dulu, dia dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Jadi satu pagi itu ketika keputusan SPM nak diumumkan, dia telefon saya. Memang dia punya result dia daripada awal lagi dulu, memang dia biasa dia akan dapat semua A, straight A's student. Jadi dia telefon saya, dia tanya dengan saya, "Cikgu, kalau wartawan tanya saya, apa cita-cita saya? Saya tak tahu nak jawab, cikgu. Saya nak jawab apa ya, cikgu?" Jadi saya pun fikir payah juga kan. Ini bukan pelajar-pelajar yang cukup makan, ni pelajar yang yang flying colours ni, yang memang keputusannya hebat. Jadi last kali saya tanya, macam ni lah, dalam banyak-banyak subjek ni, subjek apa yang awak paling minat? Dia kata subjek yang paling minat adalah fizik. Kalau yang fizik, sebut je lah awak nak jadi ahli fizik, cukup lah. Jadi itulah yang dia jawab, dan akhirnya sekarang ni dia melanjutkan pengajiannya. Saya tak tahu, mungkin di peringkat masters ataupun PhD dalam bidang astrofizik. Yang ini bukan apa, saya punya point adalah untuk menunjukkan bahawa bukan orang yang akademiknya cukup makan saja yang tak ada cita-cita, tapi juga meliputi mereka yang mempunyai keputusan yang cemerlang juga, yang tidak dapat untuk mengenal pasti apakah cita-cita yang seharusnya dia kejar. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Hamidi. Cuma sekarang ada satu soalan lagi telah dihantar oleh penonton kita, iaitu Muhammad Nizam Tasudin, abang saya di Bangi. Soalan ni mungkin saya terus beri kepada panel kita yang kedua. Soalannya berbunyi, antara pembinaan karakter dengan pembinaan personality, mana yang perlu didahulukan? Pandangan peribadi, pembentukan personality boleh membentuk pembinaan karakter. Apa pandangan Saudara Julfitri? Saya silakan. Terima kasih kepada Saudara Fauzi. Dalam prinsip kehidupan saya sentiasa percaya kepada prinsip keseimbangan, wasatiyah. Maknanya kita perlu orang kata ada elemen-elemen keseimbangan.
kita tidak hanya ambil satu dan tolak satu lagi, tetapi dalam kehidupan kita ini kita kena ada keseimbangan. Dalam konteks ini kita sebut bahawa personality pun penting, ya, penampilan zahiriah kita pun penting, kerana terkadang penampilan fizikal kita ini juga adalah refleksi kepada penjelmaan keindahan dalaman kita. Jadi bagi saya kedua-duanya penting. Maknanya kita membina karakter, akhlak sebagai satu elemen asas kepada kekuatan dalaman kita, dan saya yakin kalau akhlak dalaman kita kuat, maka personality kita pun akan kuat. Contohnya kita ikhlas, ya, kita membersihkan hati kita, jadi dia terzahir dengan penampilan kita yang kemas, yang wangi, yang orang kata nampak diyakini. Itu juga penting untuk kita balancekan di antara kedua-duanya. Jadi, tetapi kalau kita ikut dari segi keutamaan, sudah tentu orang kata at the first place adalah kita membina kekuatan dalaman dahulu. Dalam masa sama tidak ada masalah untuk kita membina kekuatan-kekuatan luaran. Jadi, dengan kekuatan-kekuatan dalaman ni adalah kita membentuk, kita tarbiyah diri kita. Kita orang kata didik diri kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat seperti yang kita perlu revive balik. Kadang-kadang pada zaman moden ini, dalam dunia pembangunan belia, pergerakan belia pun kita lupa untuk berbicara soal dalaman, soal keikhlasan, soal jangan tamak, soal jangan berdengki-dengki, soal memaafkan orang lain yang Dr. Stephen R. Covey juga sentuh dalam bukunya. Benda-benda ni adalah benda dalaman yang kita kena sentiasa perbaharui dan develop. Dan macam sama juga kita kena tampil dengan penuh image yang penuh meyakinkan, kerana kita orang yang beragama. Kita kena tampil dengan penampilan yang orang kata meyakinkan, personality kita menarik. Kita boleh menjadikan penampilan wajah kita ni sebagai juga satu dakwah bilhal. Ya, bila saya membaca satu kitab sirah yang ditulis oleh Khudri Bik, disebutkan bahawa apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, maka seorang pendeta Yahudi yang akhirnya masuk Islam, iaitu Abdullah bin Salam, ya, apabila dia melihat saja, first impression dia bila dia lihat wajah Rasulullah ketika hijrah Nabi SAW ke Madinah, disebut innahu laisa biwajhin kazib. Maknanya ini muka-muka penipu dia. Kan? Maknanya itu penampilan luar dalaman yang tergambar kepada personality luaran. Ya, maknanya Abdullah bin Salam kata ini bukan muka penipu. Macam kita lihat muka Fauzi lah malam ni kan. Ini muka budak baik ni. Muka bukan budak yang tak tentu hala kan. Jadi bila tengok tu pun orang tengok cara dia sekat rambut pun kita tahu. Betul. Jadi bagi saya Abang Media, Fauzi, rakan penonton, dia dua-dua tu penting juga untuk kita develop dalaman juga personality. Jadi saya amat galakkanlah kalau contohnya Abim Selangor ataupun persatuan-persatuan belia yang lain, kita buat kursus-kursus tentang perunding image. Merunding image kita juga penting juga. Kadang-kadang kita ni baik tapi dari segi penampilan luaran kita kadang pelik lah nampaknya. Sometimes perlu juga untuk kita ada personality luaran kita yang kita bentuk image. Bila kita orang sebut Abim Selangor je orang tahu dah kan, karakter-karakter dan personality dia. Dan saya masih ingat ketika saya menjadi pimpinan Abim dulu, kita buat latihan Abang Media ke Medan, Indonesia. Bukan buat benda lain, kita latih Medan ni kita pergi latih rakan-rakan Abim Medan dulu di Indonesia. Orang observe kita, daripada luar orang observe kita. Bila kita pergi Medan tu, orang Abim pergi ke Medan, mereka buat observation. Mereka lihat kita dan dia kata dia nampak dua orang Abim ni berbanding dengan orang lain yang pergi ke Medan. Orang Abim akan cari kedai buku. Jadi dia punya observation menarik. Itu personality dan karakter luaran kita lah yang penting. Ya, dia kata yang keduanya tidak merokok. Itu dua yang dia observe. Tapi orang lain mungkin dia lihat pergi beli buah salak dulu, pergi cari kain-kain Samarinda apa semua kan. Tapi dia kata orang Abim ni datang ke Medan, dia akan cari kedai buku dan juga dia tidak merokok. Jadi bagi saya, Saudara Fauzi,
Dan Abang Fauzi yang bertanya tadi, bagi kita kena seimbangkan, kita develop kedua-duanya secara selari. Baik, terima kasih saudara Zulfikri. Okey, Fauzi, saya nak tambah sikit lah kalau katakan diizinkan. Okay, begini, saya melihat bila sebut tentang karakter ni, karakter ni ini adalah akhlak. Ini adalah akhlak, dan personality ini adab. Okey, jadi kita antara akhlak dengan adab ni dia saling berkaitan. Dia tak boleh kita nak pisahkan. Kita tak boleh nak kata mana dulu sebenarnya. Dan dia orang yang berakhlak mestilah orang yang beradab. Kan? Orang yang beradab juga mestilah punya akhlak yang baik. Jadi dia, kalau kita lihat balik dekat situ tu, orang yang berakhlak contohnya adalah seorang yang menghormati orang. Jadi apa adabnya? Adabnya adalah dengan dia memberi salam. Betul tak? Dengan dia dia berlakunya ikram, sahabah, dan juga yang ada. Jadi itu karakter ni kita boleh lihat kepada akhlak, yang sebagaimana kita atau kita tahu adalah akhlak adalah buah daripada iman, ya. Dan dalam masa yang sama, personality itu kalau nak bahasa, nak faham mudahnya adalah adab. Jadi tak mungkin kita dahulukan dari segi kita nak bila persoalan priority ini ditimbulkan tadi. Wallahu alam. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Abang Hamidi. Cikgu Hamidi, tentang kita pergi kepada konsep yang paling keras tu, akhlak dan adab tu, ya, bila kita nak cakap pasal personality apa semua ni. Baik, kita sampai ke penghujung program. Makanya saya bagi ruang kepada kedua-dua panel kita dalam masa setiap seorang 2 minit buat penutup untuk buku yang kita cuba bedah hari ini. Saya mulakan dengan Cikgu Hamidi dulu. Dalam masa 2 minit, dipersilakan. Tak ada dulu tu, asyik saya je daripada awal. Saya dulu kata kan, tak aci. Yang patut bagilah peluang dekat orang yang lebih muda. Kan? Okey, baiklah. Buku ni adalah buku yang bagus untuk kita terus membacanya. Dan ada beberapa perkembangan yang telah pun disesuaikan, khususnya dari sudut medium untuk kita mendapatkannya. Ya, sekarang ni adalah bentuk e-book, adalah bentuk even adalah bentuk apps pun, ya, yang telah dibangunkan oleh Franklin Covey Institute, yang mana ini memudahkan untuk kita membentuk habit, membentuk habit, 7 habit yang sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Dan sekali lagi, kalau katakan ingin saya simpulkan adalah untuk saya balik kepada satu kata-kata kata-kata bijak pandai atau mungkin kata hikmah, iaitu pandangan berubah. Pandangan bergantung pada tempat kita berdiri. Kan? Tempat berdiri berubah, maka pandangan kita akan berubah. Jadi itulah pokok kuncinya untuk kita menukar atau kita memperbaiki habit yang dimulakan dengan kita memperbetulkan, dengan kita melihat pada pandangan-pandangan yang berbeza, ya. Seterusnya akan menyerlahkan lagi ataupun akan memberikan ataupun mendorong kita ke arah habit yang sebagaimana ataupun tabiat ataupun perangai yang sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Covey. Okey, terima kasih kepada pihak penganjur yang sanggup untuk bersama dengan UNICEF khususnya, dan juga terima kasih juga kepada saudara Zulfikri yang sahabat lama saya setakat ni, jarang-jarang jumpa dah. Dulu selalu jumpa, sekarang dah jarang-jarang jumpa, ya. So mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, terus kepada saudara Zulfikri dalam masa 2 minit penutup, dipersilakan. Baik, terima kasih saudara Fauzi. Rakan-rakan sekalian, kita melihat Dr. Stephen R. Covey sebenarnya dia cuba membantu kita menyusun apa yang sebenarnya kita telah lakukan secara seharian. Ya, ini kehebatan apabila orang yang berilmu, orang yang membuat daya renung, yang membuat kajian, sebenarnya benda ni kita dah amalkan dah. Cuma mereka ini, orang barat ni kadang-kadang dia menyusun balik dengan satu susunan yang amat sistematik, memudahkan kita untuk faham kehidupan kita ni. Sebenarnya kita dah amalkan pun, tapi mereka ni menyusun keutamaan-keutamaan apa yang kita telah lakukan dalam kehidupan kita. Saya tinggalkan dengan 5 persoalan kepada rakan-rakan sekalian. Yang pertama sekali berkaitan dengan buku ni adalah
Ya, adakah kita telah mendefinisikan kita punya makna kehidupan kita, tujuan kehidupan kita, pertama. Yang kedua, adakah kita sedar tentang keunikan kita yang orang lain tak boleh buat dan tak boleh bantu. Kemudian yang ketiganya, apa dan siapa yang kita mahukan dalam kehidupan kita. Yang keempat, apakah prinsip dan nilai-nilai yang kita mahu jadikan sebagai praktis amalan kehidupan kita seharian. Dan yang terakhir sekali, yang penting terkait dengan bukunya adalah apa legasi yang kita nak tinggalkan sebelum kita menutup mata kita. Jadi saya tinggalkan dengan kata-kata Dr. Stephen R. Covey, how different our life are when we really know what is deeply important to us, and keeping that picture in mind, we manage ourselves each day to be and to do what really matter most. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua-dua panel. Alhamdulillah kita dapat bedah buku ni saya rasa sampai ke akarnya, dan banyak mutiara-mutiara yang kita boleh bawa balik daripada hasil perkongsian daripada panel-panel kita. Saya ucapkan terima kasih Saudara Julfitri Johar, wakil sebagai Presiden Majlis Belia Malaysia, dan juga Cikgu Hamidi lah sebagai dekan wakil daripada UNICEF. Maka saya tutup program kita hari ini dengan dua rangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menegakkan kebenaran, memperjuang keadilan, satu perjuangan demi keimanan, saling bangunkan usaha. Angkatan Belia Islam, angkatan maju cemerlang, mengora langkah lalui cabaran, kami tertagi berbakti. Bangunlah Belia Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, pamit terus ke hadapan. Hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsakan, tekad perkuatkan, amin terus berjasa. Bangunlah Belia Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, amin terus ke hadapan. Hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsakan, tekad perkuatkan, amin terus berjasa.